Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib bin Mat Nasir, pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. InsyaAllah pada dalam video ini saya akan menerangkan tentang seni bina Islam, yang bertajuk Seni Bina Tanda Keindahan Islam. Seni bina tanda keindahan Islam. Seni didefinisikan sebagai karya yang dicipta dengan bakat, manakala bina pula ialah membuat sesuatu bangunan supaya tegak berdiri. Ibn Khaldun dalam karyanya Al-Muqaddimah pernah menegaskan bahawa kedudukan rohani setiap bangsa, pandangan hidupnya dan cita-citanya dilahirkan pada bangunan yang didirikannya. Seni bina dalam Islam berlandaskan Tauhid, iaitu Allah itu Esa dan manusia adalah sebagai khalifah dan hambanya yang patuh pada syariah yang ditentukannya. Sebagai umat Islam, kita sudah pasti mempunyai perasaan ingin tahu tentang seni bina yang mula-mula dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seni bina yang pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Masjid Quba. Masjid ini mempunyai sejarah yang sangat penting dalam Islam. Sejarah pembinaan Masjid Quba ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan berhijrah ke kota Yathrib, atau sekarang ini lebih dikenali sebagai kota Madinah. Apabila sampai di kampung Quba, di saat itu Ammar radhiyallahu anhu mengusulkan untuk membangunkan sebuah tempat untuk berehat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tempat untuk solat. Perkara itu telah disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka Khalifah Abu Bakar dan Ammar radhiyallahu anhu mula mengumpul batu untuk membina masjid. Setelah 4 hari berada di kampung Quba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan beliau ke kota Yathrib, iaitu Madinah. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membina sebuah masjid untuk berehat dan solat di dalamnya. Apabila sampai di sana, tindakan pertama yang dilakukan ialah memilih tempat unta baginda berhenti duduk untuk dijadikan sebagai masjid. Tempat tersebut adalah milik 2 orang kanak-kanak Ansar yang yatim. Baginda tawar-menawar harga tanah tersebut dengan mereka berdua. Kedua-dua kanak-kanak itu berkata, "Kami berikannya kepada kamu, wahai Rasulullah." Namun baginda berkeras untuk membelinya dengan harga 10 dinar emas yang dibayar menggunakan harta Abu Bakar. Antara fungsi seni bina masjid yang dibina pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ia sebagai tempat untuk menunaikan ibadah solat untuk kaum muslimin. Selain itu, masjid juga menjadi tempat menyampaikan segala maklumat dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul pada waktu itu. Aktiviti pendidikan dan pentadbiran juga dijalankan di masjid pada waktu itu. Pencapaian dan pembangunan seni bina telah bermula sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Ini dapat dilihat menerusi pembinaan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, terutamanya zaman Khalifah Umar Al-Khattab, perkembangan seni bina dianggap paling berjaya kerana beliau amat mengambil berat tentang pembaharuan dalam pelbagai bidang, khususnya pembinaan masjid. Terusnya kita terus kepada pemerintahan pada zaman Khalifah Al-Walid
bin Abdul Malik pada tahun 86 Hijrah hingga 87 Hijrah. Semasa pemerintahan Khalifah Al-Walid, Masjid Suria di Damsyik yang dahulunya merupakan sebuah gereja masyarakat Kristian berbangsa Yunani telah diperbaharui dan dibangunkan semula. Pada zaman beliaulah bermulanya pembinaan unsur-unsur bangunan secara lengkap seperti mihrab, mimbar, menara, selain tiang dan dinding serta atap. Beliau telah membina pejabat-pejabat kerajaan dan juga beberapa bangunan bagi mengindahkan kota Damsyik dan memelihara Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Seterusnya, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 95 Hijrah hingga 158 Hijrah. Beliau merupakan Khalifah Abbasiyah yang kedua selepas Abu Al-Abbas Al-Saffah. Beliau telah mendirikan sebuah istana yang bernama Al-Khuldi di pinggir sungai Dajlah. Reka bentuk istana ini sangat indah dan kedudukannya yang strategik telah menyebabkan beliau menamakannya Qasar Al-Khuldi yang bermaksud istana abadi. Beliau juga telah membina Masjid Jami' Al-Mansur di hadapan Istana Az-Zahab yang mana merupakan masjid yang tertua di kota Baghdad. Seterusnya kita terus kepada Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 198 Hijrah hingga 218 Hijrah. Antara sumbangan Khalifah Al-Ma'mun ialah membina Universiti Nizamiyah, iaitu pusat pengajian tinggi. Penubuhan universiti ini telah memberi peluang yang besar kepada orang ramai untuk menimba ilmu di peringkat yang lebih tinggi. Di antara tokoh pelajarnya ialah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Al-Kindi, Al-Farabi, Abu Bakar Ar-Razi dan Ibn Sina. Seterusnya ialah perkembangan di zaman Bani Abbasiyah. Keagungan seni bina Islam telah sampai ke puncak keagungannya pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Tamadun Islam telah berhadapan dengan bermacam jenis tamadun yang terdapat di dunia ini, khususnya dalam seni bina. Pertembungan dengan kebudayaan asing yang bermacam rupa ini memberi inspirasi yang cukup bertenaga bagi ahli seni bina Islam untuk mereka membentuk bangunan dan ukiran yang masih berlandaskan syariat Islam. Seni bina Islam telah berkembang meluas meliputi Asia Barat dan Selatan Eropah. Bandar-bandar baru dibina seperti Kufah, Basrah, Kairawan dan Baghdad. Setiap bandar dibina masjid, istana, perumahan, pasar. Seterusnya ialah ciri-ciri seni bina dalam Islam. Ciri-ciri yang pertama ialah mempunyai ruang kemasukan cahaya ke dalam bangunan sebanyak yang boleh. Hal ini sesuai dengan keadaan alam persekitaran yang boleh memberikan keselesaan kepada umat Islam semasa mengerjakan solat di masjid. Kedua ialah menggunakan bahan hiasan seperti tulisan khat atau kaligrafi yang dipetik daripada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Ketiga ialah mempunyai ruang bilik yang memisahkan antara kaum lelaki dan perempuan. Keempat ialah reka bentuk yang sesebuah bangunan itu mestilah sesuai dengan iklim setempat di sesebuah negara. Kelima ialah perabot dalam sesebuah bangunan tersebut mestilah sederhana dan indah serta tidak ada unsur pembaziran. Keenam ialah seni bina juga mencirikan luahan perasaan, ketenangan, ketenteraman dan keheningan penghuninya. Ketujuh ialah keselamatan bangunan perlu dititik beratkan dan selamat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kesimpulannya, dalam struktur pembinaan sesebuah seni bina,
seseorang arkitek itu perlulah mengkaji agar seni bina itu benar-benar dihayati oleh setiap individu Muslim. Oleh sebab itulah, falsafah penghayatan itu penting dengan menghubungkan bentuk fizikal masjid tersebut dengan aspek kerohanian seseorang. Sesebuah seni bina itu mempunyai fungsi yang tersendiri dalam konteks hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.